Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilm. Waftah alaina abwaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita berbagai-bagai kurniaan, berbagai-bagai nikmat yang dengan nikmat-nikmat Allah itu dapat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebelum daripada saya sampaikan sepatah dua kata sebagai tazkirah maghrib pada malam ini, lebih dulu saya ucap terima kasih kepada imam ataupun nazim masjid dan AJK ahli jawatankuasa masjid yang mana sudi terima saya pada malam ini sebagai yang menyampaikan tazkirah maghrib munasabah dengan Hari Merdeka Malaysia. Kita harap bahawa kita kesemua di dalam majlis ini khususnya, dan kita umat Islam di dalam negara ini, umat Islam seluruh dunia dengan secara umumnya, kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada kita. Dengan kasih sayang Allah sahajalah kita berjaya dan kita beruntung. Bukan kita maklum bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yang bermaksud lan yadkhula ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak akan masuk syurga seorang daripada kamu ke dalam syurga dengan amalannya. Kita tak boleh masuk syurga dengan amalan kita. Amalah sebanyak mana pun, baiklah, berjuruhlah setinggi mana pun, kita tak boleh masuk syurga dengan amalan kita, dengan baik kita, dengan berjuruh kita. Kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala anta ya Rasulullah, dan engkau pun tak boleh masuk syurga dengan amalan juga ke Rasulullah.
Rasulullah jawab kata, wala ana, aku pun tak boleh masuk syurga dengan amalan aku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih, tetapi yang aku boleh masuk syurganya, Allah Subhanahu wa taala meliputi rahmatnya, dengan rahmatnya akan daku. Allah beri rahmat, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sahajalah aku boleh masuk syurga. Itulah kata kita, dengan rahmat Allah sajalah kita berjaya, dengan rahmat Allah sajalah kita beruntung. Allahumma ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, minta Engkau ampunkan segala kesalahan kami. Ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang maha pengampun dan maha penyayang, yang banyak memberi rahmat. Amin ya rabbal alamin. Munasabah juga kita berada di dalam hari besar di dalam negara kita, nisbah dengan negara kita, iaitu Hari Merdeka. Maksud dengan kata merdeka, kita maklum manusia dibahagi kepada dua, manusia yang merdeka, manusia yang jadi hamba. Negara yang merdeka, negara yang kena jajah, duduk di bawah pemerintahan orang lain. Negara kita tapi dijajah, dimerintah oleh orang asing. Begitu juga manusia dijajah, dimerintah oleh orang yang lain, dia tak boleh nak rentah diri dia sendiri. Itu dikatakan hamba. Bila berlaku peperangan di antara kita orang Muslim dengan orang kafir, bila kita boleh tahan, boleh tangkap, boleh pegang orang-orang kafir, orang kafir yang perempuan, yang kanak-kanak jadi hamba bagi kita orang Islam. Yang balik, yang siapa umur 15 ke atas, itu tilik kepada keputusan pemimpin tertinggi. Sultan ke, Perdana Menteri ke, Presiden ke, dia nak buat keputusan macam mana. Kalau dia buat keputusan nak buat hamba, jadi hamba. Kalau dia nak buat keputusan untuk jadi tebusan perang, maka orang kafir yang kena tangkap tadi jadi tebusan. Itu pada asalnya kata perkataan merdeka. Maka negara kita, alhamdulillah, kita sudah merdeka daripada jajahan orang barat, khususnya daripada jajahan Inggeris. Alhamdulillah. Di satu segi. Begitu juga kita kesemua orang Islam, khususnya berada di dalam negara kita, tidak ada seorang pun yang jadi hamba bagi orang yang lain. Kita semua merdeka. Alhamdulillah, di satu segi. Tetapi di satu segi yang lain, kita kena ingat juga, ada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan secara isyarat, dengan secara tidak langsung, dia isyarat kata, kita ni ada kala kita jadi merdeka benar-benar, ada kala kita ni jadi hamba, belum lagi merdeka. Rasulullah kata, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha. Setiap individu manusia berpagi-pagi, bila masuk di waktu pagi, dia sebagai penjual diri dia sendiri. Dia meletakkan diri dia untuk dibeli. Dia jual diri dia.
Maklum, kita bila kita jual diri kita, kita akan jadi hamba kepada pembeli dengan automatik. Kita orang Muslim, kita duduk di dalam negara Islam, bila kita beli orang kafir, kanak-kanak orang kafir, kita beli perempuan orang kafir dijual, maka kanak-kanak perempuan itu jadi hamba kepada kita dengan automatik. Jadi hamba. Oleh itu kita setiap pagi dikira dengan kaedah perjalanan kita ke akhirat, kaedah perjalanan kita untuk nak naik mahkamah Allah, dengan kira kita nak pergi kepada syurga dan neraka, dikira kita seolah kita setiap hari kita menjual diri kita. Cumanya tilik. Kita jual diri kita kepada siapa? Kepada siapa yang membelinya? Siapakah pembelinya? Kalau kita jual betul molek, dengan nasib baik, kita jual kepada pembeli yang baik, famu'tiquha. Maka setiap manusia yang menjual diri itu, wa'imma dia yang membebaskan, yang memerdekakan diri dia. Dia jual kepada pembeli yang tertentu, dia jadi merdeka. Au mubiquha. Kalau dia jual diri dia kepada pembeli yang tak, yang satu lagi, dua pembeli, dia membinasakan diri dia. Bukan kata semata jadi hamba saja. Jadi hamba serta hamba yang binasa. Siapa yang buat diri dia binasa, dia sendirilah membinasa diri dia. Dia sendiri menjahannamkan diri dia. Dengan sebab dia pergi jual diri dia kepada pembeli yang jahat. Kepada pembeli yang buat hamba. Dia yang membuat dia tu jadi hamba kepada pembeli itu 100%. Maka pembeli itu dia buat hamba ke arah binasa jahannam orang yang menjual itu. Wal'iyadzabillah. Cuba tengok bentuk cakapnya Rasulullah, cara cakap Rasulullah, bentuk cakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kanak Rasulullah? Dengan secara ringkasnya, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanaknya, kita diibarat seolah Allah. Ini yang panggil sebagai buat gambaran saja. Bukan jual beli yang berlaku dengan secara realiti, dengan secara berlaku kenyataan sungguh. Seolah Allah kita jual. Kita jaga pagi, sedar di waktu pagi, kita jual diri kita kepada seorang yang tertentu. Sepertinya, kalau kita jual diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jual diri kita kepada pencipta kita, dengan mana kita sanggup jadi hamba kepada dia. Jadi hamba pada Allah, maka kita akan dapat kebebasan. Kita tak binasa, kita berjaya. Kerana Allah dia kaya, Allah dia tak hajat kita sebagai jadi hamba dia. Allah dia kasih saya, dia tidak adera, dia tidak mengazabkan kita. Dia tidak hajat kepada kita. Seolah kalau kita jual diri kita kepada ibu kita, kepada bapa kita. Bila ibu bapa beli kita, kita jadi merdeka dengan automatik. Tak kena merdeka dah. Kita jual diri kita kepada anak kita. Anak kita beli kita, tentulah dia memerdekakan kita. Bahkan di dalam hukum syarak, kalau anak beli ibu, anak beli bapa, anak beli datuk, beli atuk, maka jadi hamba dengan automatik. Jadi merdeka dengan automatik. Sebab tu, supaya kita jadi merdeka,
kita kena jual diri kita kepada yang bila dia beli kita merdeka. Iaitu jualah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jual diri kita kepada yang lain daripada Allah, kita jual diri kita kepada syaitan, kita jual diri kita kepada hawa nafsu, kita jual diri kita kepada manusia, kita jadi hamba lah kepada syaitan, wal'iyadzabillah. Kita jadi hamba kepada hawa nafsu, kita jadi hamba kepada manusia. Memang kalau kita jadi hamba kepada tiga kumpulan ni, kita binasalah. Rusaklah kita, tak berjayalah kita, wal'iyadzabillah. Inilah munasabah dengan hari kemerdekaan. Mari kita usaha supaya kita ni jadi orang merdeka sepenuh-penuhnya dengan full, penuh arti merdeka. Merdeka dengan secara zahir, iaitu merdeka daripada jadi hamba kepada manusia yang boleh dia nak retah kita dengan jual beli dan boleh dia nak arah kita dengan arahan yang tertentu, suruh kita kerja sebagai kerja yang penat, yang letih, yang berat. Kita lepas. Hak tu kita tak kena usaha dah di hari ni. Alhamdulillah. Kita sudah merdeka dari segi itu. Tapi kita bimbang dan takut, kita masih dok jadi hamba kepada syaitan, masih dok jadi hamba kepada hawa nafsu kita. Itu yang kita takutnya. Wal'iyadzabillah. Itu akhir sekali kita binasalah. Tak ada satu pun orang yang berjaya kalau dia jadi hamba kepada syaitan, kalau dia jadi hamba kepada hawa nafsu dia. Begitu juga kita harap bahawa negara kita ni menjadi merdeka penuh. Merdeka daripada jajah oleh orang luar, negara asing, dan merdeka juga di dalam cara memerintah negara sendiri. Jangan kita memerintah dengan secara terikat dengan yang lain. Ikut cara sistem pemerintahan orang lain yang seolah jadi hamba, kita tak bebas untuk nak susung negara kita sendiri. Ikut cara-cara yang salah lah, mudah kata, yang menyeleweng, yang terpesong daripada jalan yang betul. Kita sudah dapat jalan yang betul, kita mesti teruskan jalan yang betul itu. Bukan kita dapat satu ketika, kita alhamdulillah, kemudian di satu ketika kita kona pergi ke lain. Tak pasti. Ya tak mesti kata bila kita merdeka hari ni, esok ni kita merdeka, lusa kita merdeka, kemudian hari kita merdeka terus, tak pasti. Cuba tengok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa banyak bersama dengan Rasulullah pada masa hidup Rasulullah. Selepas pada wafat Rasulullah jadi murtad. Wal'iyadzabillah. Terpesong lari. Lari bukan lari sikit tak. Lari jauh, jatuh parit terus. Elemen dia tu tak boleh bawa langsung, bukan gemetar steering tak lah. Masuk kerja pakai kata, lock terus steering, terus jatuh. Lock jatuh parit terus lalu dah. Wal'iyadzabillah. Sebab itulah, cuba tengok Allah cerita ar-rasikhuna fil ilmi di dalam Al-Quran. Cara orang yang teguh di dalam ilmu, dia doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebab bimbang ni, takut ni. Orang kelah jadi sahabat Rasulullah lagi lari elemen dia, lari steering dia, lari lagi. Sebab tu hubungan kita dengan Allah jangan kita putus. Kena selalu kita hubung dengan Allah.
Sebab tu Allah arwah kita kata, ud'uni astajib lakum. Mintalah dengan aku nak terima. Doalah. Doa itu adalah satu ibadat kepada Allah. Doa itu satu line, talian yang kita buat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang teguh di dalam ilmu, rasikh, kejap seperti kejap bukit, tak bergerak, tak boleh orang nak tolak, tak boleh nak gonjang dah. Tapi mereka masih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih takut nak menyeleweng. Allah sifat kata huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana. Dia doa, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau menyelewengkan hati-hati kami. Jangan engkau mempesongkan hati kami, menyengekkan, mencenderungkan hati kami daripada pertunjukan engkau, daripada hidayah engkau. Engkau sudah tunjuk pada kami. Engkau telah hidayah kepada kami, jangan engkau pesongkan kami daripada hidayah engkau. Kekalkan kami di atas jalan yang engkau hidayah ini. Tu mana la tuzigh qulubana. Hati. Jangan engkau pesong hati. Hati ni sebagai steeringnya. Sebagai yang juru kontrol kitanya. Anggota lain ni seperti tayar kalau kita banding kereta, seperti body, begitu. Hatilah juru dia yang juru kontrolnya. Kalau hati kata mu bergerak, tangan bergerak. Kalau hati kata mu pejam mata kena pejam. Mu buka, mata kena buka. Mu buka telinga, telinga buka. Hati itu juga kontrol ke semuanya. Penting, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan minta engkau beri kepada kami dari sisi engkau. Ambil dari engkau, beri kepada kami. Bahar dari engkau, seolah gitu. Bahar hak engkau duk milik, beri kepada kami. Apa? Rahmah. Engkau milik rahmat. Ada bersama engkau rahmat. Minta engkau ambil rahmat tu bagi kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah. Ay wahab lana rahmatan min ladunk. Minta engkau beri rahmat yang ada di sisi engkau, beri kepada kami. Sebab boleh orang yang mahir teguh ilmu doa gitu, seperti yang saya kata tadi. Kerana dengan rahmat Allah lah kitanya dapat berterusan di atas hidayah Allah. Boleh beristiqamah di atas pertunjuk, di atas jalan yang betul. Orang yang ilmu dia mahal, dia tahu. Dia kenal. Rahmat Allah ni sangat-sangat penting. Sebab tu dia minta, Rabb wahab lana min ladunka rahmah. Penting tak penting sifat rahmat Allah? Allah isyarat kepada pentingnya. Allah memulai Al-Quran dengan dua sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan rahmat Allah saja kita butuh. Dengan rahmat Allah saja kita berjaya. Ini makna kita orang Islam, orang yang merdeka, orang yang bebas. Kita ada disiplin, ada sistem. Hak kita tersendiri. Kita merdeka segala-galanya. Tak hajat kepada yang lain. Merdeka serta kaya kita. Merdeka serta kita sudah kaya.
Tidak hajat kepada yang lain. Dari segi zahir, hissi, kita tidak hajat. Pakai kita boleh produk sendiri, kita boleh buat sendiri. Air kita nak minum, kita ada sendiri. Sehingga tengok kita Malaysia pun, air tengok ni perbuatan Malaysia boleh buat air negara kita. Masya Allah. Boleh produk. Boleh keluar air. Boleh keluar kereta. Kita kaya. Dan di dalam sistem agama, sistem ibadat kepada Allah, kita sudah cukup, kita sudah kaya. Sistem meretah, kita kaya, cukup. Bahkan orang lainlah hajat dengan kita. Kata orang politik, orang barat dia nak buat undang-undang negara, nak meretah negara dia, mula dia nak maju negara, di antara dia ambil terjemah, dia ambil fiqh Islam, fiqh Imam Malik, fiqh Imam Syafi'i, pergi terjemah, dia ambil fiqh kita Islam ni lah jadi undang-undang mereka. Masuk di dalam syarat berlaman, masuk di dalam syarat wakil rakyat dia, ambil cara sistem Islam mereka. Kita kaya sudah cukup yang sebenarnya. Oleh itu, kita tak berapa cerdik lah kalau kita orang kaya ni, kita kacau gidik cari, bahasa petani kata kacau gidik cari. Usaha gidik cari orang lain. Duit ada, tapi gidik minta sedekah, cerdik ke bodoh? Kita kaya, harta kita ada, piti kita ada, tapi rasa tak cukup. Gi kok tangga-tangga, Assalamualaikum, minta sedekah, minta khairat sikit, nak beli nasi lemak, makan pagi misalnya. Cerdik ke bodoh? Bodoh lah kitanya. Sebab tu, kita mari guna dengan kekayaan kita. Kita ahli sunnah wal jamaah. Kita sudah kaya. Dengan akidah kita, dengan fiqh kita ahli sunnah wal jamaah. Kenapa lagi kita nak jadi hamba kepada orang yang lain? Ada kita di hari ni, kita pergi cari fiqh Syiah, pergi cari fiqh Zahiri, pergi cari akidah Mujassimah, pergi baca kitab-kitab Ibn Taymiyah, nak ambil wak mari masuk. Apa artinya? Kita sudah kaya, cukup, tak hajat kepada bahar orang lain. Fiqh kita, fiqh mazhab Pak, ambillah mazhab Pak ni cukup, kaya, tak hajat kepada orang lain. Kita di sini, kita sudah bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Cukup dengan mazhab Syafi'i. Apa lagi yang kita nak lain pada mazhab Syafi'i? Yang kita kurang betul mana? Cuba kita insya-Allah. Munasabah dengan kata kita Hari Merdeka dan juga diberi tajuk juga kata arti kita ahli sunnah wal jamaah, kita jadi orang yang merdeka kebebasan. Maknanya kita orang ahli sunnah wal jamaah ni, kita memang kita kaya, kita bebas, tak boleh tak duduk di bawah siapa-siapa. Bila kita berada di atas al-haq, kita terus di atas kebenaran al-haq yang kita terus ni lah. Tak boleh kita nak bertolak ansur, tak boleh kita nak pergi tupai-tupai duduk di rumah orang lain, nak cuba-cuba minta sedekah dengan orang lain, tak boleh dah. Itulah doa ulama, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab tadi tu. Sekiranya kalau kita kata kita masih duk cari yang lain, kenapa kita cuba soal? Sebab apa? Kita masih nak jadi hamba,
masih nak tupai orang lain. Adakah kita ni ada kekurangan? Cuba kita jawab. Tak ada soalan, saya soal pula. Kalau kata ada kekurangan, kat mana kekurangan kita? Cuba tunjuk. Kita ahli sunnah wal jamaah. Kita kat mana kita kurang? Kita orang mazhab Syafi'i. Kat mana kita kurang? Cuba tunjuklah. Puai mana, titik mana, kat mana hak kita kurang? Adakah kekurangan kita kerana kita tak ikut Al-Quran? Kita tak ikut Nabi, tak ikut sunnah Nabi. Kita tak ikut silibus manhaj salaf. Atau kat mana kekurangan kita? Bagi saya, mudah-mudahan saya harap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bimbing saya. Saya harap bahawa Allah mengekalkan saya di atas hidayahnya. Sekiranya saya berada di atas kesesatan atau tak betul di dalam beragama dengan agama yang diakui oleh Allah, minta Allah perbetulkan saya dan kita semualah minta Allah bimbing dan perbetulkan. Setakat hari ini saya dan kita semua, kita rasa kata kita berada di atas hudan pertunjuk pada Allah. Hak Allah kata, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita berada di atas ni lah hari ini. Ada ala hudan min rabbihim, ala hidayatillah. Kita sudah kaya cukup, tak hajat kepada yang lain. Cumanya, kita kadang-kalanya, kita tak sedar, kita tak tahu pesaka yang ditinggal oleh ayah kita. Tu je. Ayah kita tinggal pesaka apa? Tak tahu. Duit kita ada di dalam mari, kita tak tahu. Sebab tu kita hidup minta sedekah tu. Saka kita banyak. Belion-belion yang dia tinggal oleh ayah kita. Tapi kita tak tahu duduk kat mana. Itulah kita hidup bodak dengan orang lain. Bodak dengan Ibn Taymiyah. Bodak dengan Zahiri. Bodak dengan Syiah. Minta sedekah kat situ. Bagi klik mari tak baca kunut. Minta sedekah dengan orang. Hidup minta sedekah dengan orang. Itulah makna kita sendiri tak sedar kata kita kaya. Cuba kita baca peninggalan ayah kita. Imam Syafi'i. Di mana, titik mana tempat dia tak ikut Quran, tak ikut hadis, tak ikut manhaj salaf. Dia sendiri dah salaf, mana kata dia tak ikut salahnya. Kalau kira salah, dia sendiri dah salaf. Tok guru dia Imam Malik, salaf. Dia ikut selebah Imam Malik lah tu. Dia jadi punya mazhab. Tok guru dia arah ajar. Tok guru dia izin mempatwa lah, boleh ijtihad. Tok guru dia dah bui arahan tu. No? Dia turut mazhab tok guru dia lah tu. Tok guru bagi tok guru dia siapa? Nafi' daripada tabi'in, orang salaf. Nafi' anak murid bagi Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seorang pada alim daripada kalangan sahabat, alim tokoh di ulama dalam mazhab dalam sahabat. Itu kata bila kita baca kitab Imam Syafi'i dengan secara kita faham sungguh, tak ada dapat Imam Syafi'i menyeleweng lari daripada real yang betul. Tak ada. Dia lari pada Quran, tak ada langsung. Dia lari daripada hadis Nabi, tak ada langsung. Tak ada. Tak ada satu pun dia lari, tak ada.
Semua dia berdasar dengan kaedah Al-Quran dan Al-Hadis kesemuanya. Nak tahu silibus Imam Syafi'i? Nak tahu cara dia lari tak lari? Bacalah kitab dia dan bacalah silibus dia hak sebenar, iaitu Kitabur Risalah. Jangan dia panggil duk minta sedekah dengan orang lain. Nak tahu cara Imam Syafi'i faham, duk ambil hak orang lain. Ada doktor tulis, ini silibus Imam Syafi'i. Tak ambil hak Imam Syafi'i sendiri. Cuba tengok Imam Syafi'i buat macam mana silibus dia. Itulah kata kita ni, alhamdulillah, kita merdeka lah. Tak usahlah kita jadi orang, jadi minta sedekah. Tak payah. Kita kaya dah. Kita kaya. Carilah harta kita sendiri. Kalau kata nak pergi cari hak Imam Syafi'i payah, carilah yang sudah ambil mari idai kepada siap kita dah. Yang mari letak di depan rumah kita siap dah. Cuma kita malah nak bubuh dalam pinggir, dalam makuk, malah nak makan kedarah ya. Diidai kepada kita oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab dia Minhajut Talibin, di dalam kitab dia At-Tahqiq, di dalam kitab dia Al-Khulasah, di dalam kitab dia Majmu' Syarah Muhadzab. Tajuk kita nak berdamping diri, berdoa, berzikir pada Allah, dia tinggal pada kita, dia idai kepada kita Al-Adhkar. Cukup, kaya dah tu. Kaya kita. Tak kena hak lain dah. Kalau kita nak jimat lah. Kalau kita nak jimat. Mari pun tak kena beli mari besar. Piti habis tak banyak. Belilah kitab Imam Nawawi. Boh dalam mari. Cukup lah tu. Kaya dah. Sekarang lah ni, kita rasa tak cukup. Beli sampai kepada separuh rumah kita. Tapi tak makan pun sifat taruh saja. Itu yang sudah diidai hak Imam Syafi'i tu. Al-Quran dan Al-Hadis tu. Tak lari dah. Cuba baca kitab Majmu' Imam Nawawi dia buat tengok. Kalau kita pandai sungguh, kalau kita ahli sungguh, kat mana kata hak mazhab Syafi'i lari daripada Al-Quran, lari pada Al-Hadis, lari daripada salaf. Tak ada lari pun. Kalau hak kita duk ma'ruf, seperti kita kata kunut. Kata Nabi tak baca kunut. Maka di dalam Majmu', di dalam Azkar, di dalam Minhajut Talibin bagi Imam Nawawi, nakal dengan sanad yang sahih. Imam Ad-Daruqutni hukum dengan kata sahih. Imam Daruqutni dikatakan dia dengan Imam Bukhari siapa lebih tinggi, siapa lebih halus. Setengah ulama kata lebih tinggi Bukhari, hak tu ramai. Setengah ulama kata lebih Imam Ad-Daruqutni lagi dengan Imam Nawawi. Dengan Imam Al-Bukhari. Tinggi. Mereka ni hukum dengan kata sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca kunut subuh sehingga sampai mati. Yang Rasulullah baca sebulan, hanya dia kunut nazilah. Kunut doa di atas orang kafir yang bunuh sahabat. Sebulan hak tu dia baca doa laknat. Adapun kunut subuh, dia baca seterus sampai kepada dia mati sebagaimana dicerita oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar baca kunut. Sayyidina Umar baca kunut. Sayyidina Uthman baca kunut. Sayyidina Ali baca kunut. Kita kata, hak mana dia tak turut hadis? Yang mana tak turut salaf? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Rasulullah dicerita oleh Ummu Salamah, isteri Rasulullah sendiri. Ibnu Sayyidina Anas sendiri. Abu Hurairah sendiri cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Bismillah ketika baca Fatihah. Contoh hak-hak selalu hak orang dok kata kita kena kembali pada hadis.
Kita semaya tak payah berkunut. Kita semaya tak payah baca bismillah. Jadi makmum. Tak payah baca Fatihah dah kerana imam baca, kita sudah cukup dengan baca imam. Kalau kita baca hadis Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dia buat satu kitab khusus. Dia panggil Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam. Dia tak ada masuk tajuk lain. Satu buku Imam Bukhari tulis. Buku tajuk makmum kena baca, pasti baca Fatihah di belakang imam. Dia datang hadis-hadis hubung kait dengan makmum mesti baca Fatihah di belakang imam. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kerana berlaku tu timbul perkara di masa dia, ada orang tak baca Fatihah di belakang imam. Nak beritahu pada kita, kata kita ni kaya, kita ni kena merdeka. Merdeka. Tak hajat dah kepada yang lain. Cukup dengan hak kita. Cuma sebab kata saat ni lah, kita tu tak sedar kata kita kaya. Tak tahu kata harta kita duduk kat mana. Kita tak faham hak kita sendiri dengan kata lain. Betul ke tak betul? Memang. Kita sendiri tak faham hak kita. Tak kenal hak kita. Sebab apa? Kita tak tahu harta kita kat mana. Kita tak usaha cari. Duk tunggu saja kita. Bukti yang besar. Bukti yang besar. Kalau tanya kita, rukun Ahlus Sunnah wal Jamaah ada berapa? Apakah rukun Ahlus Sunnah wal Jamaah? Akidah Ahlus Sunnah yang jadi pokok, yang jadi basic. Siapa menyalahi dengan kaedah ni, dengan rukun ni, orang tu Ahlus Sunnah hukum sesat. Ada kalau sesat dia tu dihukum sampai tangga kufur. Kita tahu ke tak tahu? Memang kita tak tahu. Tak belajar pun. Ini makna itu harta kita. Itu barang peninggalan ayah kita, peninggalan muwaris kita. Kita tak tahu juga. Sebab itulah kita di dalam nak cari-cari hak mana ahli sunnah. Siapa dia ahli sunnah? Tak masih tak kenal siapakah hari ni ahli sunnah wal jamaah. Sebab kita sendiri pun tak kenal hak mana ahli sunnah, hak mana kita. Aku ni siapa pun tak tahu lagi hari ni. Orang ada kata pakat ada kata ahli sunnah. Baik, aku sendiri tak kenal kata aku ni ahli sunnah. Itulah hak jadi problemnya. Walau bagaimanapun, kitanya masa kita terhad, kita nak gadai kuliah maghrib ni nak berhidup majlis tazkirah. Begitulah. Mudah-mudahan majlis tazkirah kita ni boleh berterusan dan boleh kita mengisi dengan hak ahli sunnah kita sungguh. Baik di dalam akidah, baik di dalam fiqh, baik di dalam tasawuf. Tasawuf pun kita kena ambil hak kita. Ni kita tidak jadi budak orang, kita ambil hak orang awak masuk mari. Tu dah jadi sesatnya. Hak sesat bukan hak kita. Tapi bila kita tu tak kena hak kita, ambil hak orang bawa mari, orang tuduh. Tu ahli sunnah tasawuf sesat. Kita dah ambil hak orang bawa mari. Kita tak kena hak mana hak ahli sunnah, hak mana hak orang lain. Tasawuf pun kita ambil hak orang lain juga bawa mari. Mari sebab kita tak sedar, tak ambil bahaya hak kita sendiri, tak tahu bahaya kita duduk kat mana. Kadang-kadang kita nak ambil tak pandai, kita pergi korek sendiri. Nak korek minyak tu ambil air. Masuklah kereta, mampu kereta kita, tak boleh berjalan. Kita kena belajar cara korek kalau kita nak korek sendiri. Kalau tak pandai, suruhlah orang pandai tu korek. Tak pandai masak, kita makanlah orang masak. Tak pandai masak, nak masak sendiri. Tu rusaklah. Kita tak kena kita sendiri. Wal'iyadzabillah. Inilah kita sama-sama doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Inna Allah la yukhliful mi'ad. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.